Bisul akan buatkan pesakit itu rasa tidak selesa dan juga sakit. Kadang-kadang, sakit itu boleh akibatkan pesakit tak boleh buat kerja langsung dan kerja seharian pun tergendala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan kongsikan mengenai apa itu bisul, tanda-tanda bisul dan juga rawatan mengenai penyakit bisul. Jom kita saksikan. Bisul ini adalah satu jangkitan di bahagian kulit yang boleh akibatkan nanah terbentuk di sini, dan nanah ini boleh pecah dan juga meleleh. Pada awalnya, keadaan kulit ini mungkin merah sahaja. Selepas itu, benjolan mungkin terbentuk di bahagian kulit. Benjolan ini boleh membentuk kumpulan nanah di bawah kulit. Bisul terjadi di folikel rambut dan tempat yang banyak tergesel. Contohnya seperti di bahagian muka, di bahagian leher, bahu dan juga ketiak. Dan kalau di bahagian bawah, mungkin bisul ini terjadi di pangkal paha, kemaluan dan juga punggung. Di folikel rambut di tempat bahagian yang saya sebutkan tadi, jangkitan kuman mungkin terjadi, dan bakteria yang paling common dijumpai ataupun yang paling biasa menyebabkan jangkitan kuman ialah Staphylococcus aureus. Bisul ini terjadi kebiasaannya ataupun kumpulan risiko yang boleh terjadi bisul ialah mereka yang kurang menjaga kebersihan diri. Contohnya mereka ini tak cuci betul-betul dan kuman senang masuk di bahagian kulit dan ianya boleh akibatkan jangkitan kuman. Yang kedua iaitu mereka yang mempunyai alahan, contohnya seperti penyakit eczema. Di samping itu, mereka yang rendah imun sistem, contohnya pesakit yang mempunyai kencing manis, orang yang menerima rawatan kanser dan seseorang yang mempunyai kurang zat makanan. Mereka semua ini lebih berisiko untuk mendapat bisul berbanding orang yang lain. Bagi tanda-tanda bisul ataupun gejala bisul, biasanya kita akan tengok di permukaan kulit itu dan kulit akan menjadi merah dan juga di sekitar bisul itu juga menjadi merah. Benjolan mungkin berlaku dan benjolan ini sama ada keras ataupun lembut. Ianya bergantung kepada keadaan ataupun peringkat fasa pembentukan nanah itu. Dan bila terjadi bisul ini, pesakit juga akan komplain sakit. Nanah yang berkumpul di benjolan mungkin akan pecah dan juga meleleh keluar. Jika terjadi komplikasi ataupun keadaan yang lebih teruk, jangkitan di kulit ini akan merebak, akan masuk ke dalam saluran darah dan ia boleh menyebabkan jangkitan sistemik dan pesakit mungkin akan komplain demam pada waktu ini. Bila terjadi bisul ini, imun sistem kita akan bertindak melawan jangkitan tersebut dan bila ini berlaku, kelenjar lymph node di bahagian sekitar mungkin akan membengkak untuk melawan jangkitan kuman ini dan sebagai respon jangkitan tersebut. Contoh, jika bisul terjadi di bahagian paha ataupun di bahagian sekitar punggung, mungkin lymph node di bahagian inguinal akan membengkak dan menyebabkan rasa tidak selesa kepada pesakit. Bagi rawatan bisul pula, ianya bergantung kepada keadaan bisul itu sendiri. Contohnya, bisul itu sama ada besar ataupun kecil. Dan sama ada bisul itu mempunyai nanah ataupun belum lagi mempunyai nanah. Dan juga keadaan pesakit itu sendiri sama ada pesakit demam ataupun tidak. Sekiranya keadaan bisul itu tidak berapa serius, apa yang boleh dilakukan di rumah ialah tuamkan dengan tuaman suam di bahagian yang terkena bisul dan rendam bisul itu dengan air suam. Tujuan dia, satunya untuk kurangkan sakit di bahagian tersebut dan juga ianya akan membantu nanah untuk naik ke permukaan kulit dan akhirnya senang untuk dikeluarkan. Yang kedua iaitu jaga kebersihan kulit sekeliling. Kalau nak mandi, saya cadangkan ataupun sarankan guna sabun antibakteria. Basuh dengan betul dan sempurna di bahagian tersebut bagi mengelakkan komplikasi ataupun jangkitan kuman yang lagi teruk. Dapatkan konsultasi doktor sekiranya benda ini ataupun bisul ini tidak terkawal. Doktor akan menilai lebih lanjut sama ada antibiotik perlu ataupun tidak, antibiotik apa yang sesuai, dan antibiotik ini ada dua jenis. Sama ada antibiotik yang sapu sahaja iaitu dipanggil sebagai topical antibiotik ataupun antibiotik yang jenis makan. Pilihan antibiotik ini adalah bergantung kepada keadaan bisul tersebut.
Sekiranya pesakit diberi antibiotik, pastikan anda habiskan antibiotik tersebut. Ada keadaan yang bisul itu terlampau besar dan pembedahan kecil mungkin diperlukan. Pembedahan itu kita panggil sebagai incision and drainage, iaitu bukaan kecil akan dibuat di bahagian kulit untuk mengeluarkan nanah daripada bisul berkenaan. Sebelum terlupa, saya ingin pesan, sekiranya terjadi bisul, jangan picit bisul tersebut dan jangan pecahkan bisul dengan apa-apa, contohnya pisau ke ataupun jarum. Benda ini akan menyebabkan jangkitan kuman makin teruk boleh terjadi. Sekian sajalah buat kali ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like kepada video ini dan subscribe kepada channel ini. Last sekali, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.